Jadi saya nak salahkan Mahathir pun tak boleh. Kita nak katakan Mahathir menipu lah, manalah Kelantan tu ada bangunan mencakar langit kan. Tapi kita nak katakan dia tak boleh pasal dia dah umur kat 100 tahun. Jalan pun 3 silinder. Yang kita pergi panggil Mahathir tu, bawa dia datang ceramah waktu malam tu buat apa? Bila kau bawa dia naik kereta waktu malam, orang tua biasalah kan. Dah tua-tua dekat 100 tahun umur, duduk dalam kereta tu dia pandang kat cermin nampak cahaya-cahaya tinggi sikit, dia ingat bangunan cakar langit. Walhal dia nampak itu adalah lampu stadium Kota Baru, Stadium Muhammad. Waktu itu ada main bola. Dia nampak lampu stadium tinggi itu, dia kata bangunan cakar langit. Kan? Maka dia pun cerita lah. Saya tak sangka Kelantan sekarang dah membangun, dia kata. Ada bangunan cakar langit. Walhal yang dia nampak masa perjalanan nak pergi tempat ceramah tu adalah lampu stadium. Lampu stadium kan tinggi. Kan? Jadi nak salahkan dia tak boleh, saudara. Tapi walaupun takbir. Kalau dia biasalah. Dia akan takbir, saudara. Walaupun dia tahu itu pembohongan paling besar. Tapi mereka bertakbir walaupun mereka tahu itu adalah siri pembodohan. Tapi mereka tetap juga bertakbir. Sebab apa? Sebab kalau tidak bertakbir, tidak nampak Islamik. Kena bertakbir. Jadi kalau dia mencarut, kalau dia pemimpin mencarut, kalau tak diiringi dengan takbir, maka tidak nampak Islamik dah. Jadi carutan itu tidak syar'i. Nak menghalalkan carutan itu mesti bertakbir. Sebab tu bila kita tengok Sanusi, dia cakap apa pun, tak ada masalah. Dia boleh hina adik dia sendiri depan orang ramai. Adik kandung dia. Dia kutuk adik dia. Mentang-mentang adik dia Abim. Abim ni pro Anwar. Oleh kerana adik dia tu Abim dan pro Anwar, walaupun adik dia tu ustaz, walaupun adik tu mengajar kitab, bukan kaki karaoke 2-3 pagi. Kan? Adik dia tak minat karaoke. Adik ni dia 2-3 pagi dia solat tahajud, solat sunat, solat hajat. Adik dia qiyamul lail. Adik dia ni, adik Sanusi, dia tidak karaoke. Dia buka kitab, dia mengajar masjid. Tapi oleh kerana adik dia ni Abim, Angkatan Belia Islam Malaysia yang diasaskan oleh Anwar Ibrahim, dan dia pro kepada Anwar Ibrahim, Sanusi selamba je buruk ke adik dia. Kan? Selamba je dia buruk ke adik dia. Dia boleh pertikaikan, dilahirkan, dia pertikaikan kelahiran adik dia. Abang. Patutnya kita adik-beradik ni, abang bertanggungjawab menjaga keselamatan adik. Kan? Politik letak tepi. Sepatutnya kita kalau abang bertanggungjawab, orang hina adik kita, sensor lengan saudara, nak usik adik kita. Kalau kita abang tanggungjawab lah. Adik kita dikacau orang, apatah lagi kalau adik kita tak bersalah. Kita akan membela adik kita. Barulah abang yang bertanggungjawab. Tetapi tak. Orang tak hina pun adik dia. Tak ada siapa hina adik dia. Tapi dia sendiri dedahkan adik dia. Dia boleh mendedahkan adik dia depan orang ramai untuk jadi bahan lawak jenaka. Maka orang ketawa adik dia dan dia pun ketawa. Pada dia melucukan. Apabila dia memperlekehkan adik dia sendiri, pada dia melucukan, saudara. Setiap kali dia berlawak mempersenda adik dia, diiringi dengan langungan takbir. Diiringi dengan langungan takbir. Seolah-olah perbuatan itu bertepatan dengan syarak, bertepatan dengan syariat, bertepatan dengan sunnah. Sebab itu diiringi dengan takbir. Ini yang saya katakan rosaknya parti ni. Sebab itu parti itu rosak, saudara. Kita tak kata parti PAS dasar dia cantik. Kalau buka perlembagaan PAS, dasar PAS apa dia? Islam. Pendek je ayat dia, saudara. Walaupun ramai tak tahu dasar PAS. Ada walaupun ni tak baca perlembagaan PAS, buka perlembagaan PAS, dasar dia Islam. Dasar Islam. Memang molek dasar dia. Tetapi pelaksanaan, apa yang terkandung dalam perlembagaan parti itu tidak dilaksanakan, tidak dipamerkan oleh pimpinan-pimpinan mereka. Tak dipamerkan oleh pimpinan mereka. Dan apabila mereka Allah beri kuasa, beri diuji dengan kuasa, selama ini dia duk kata tak ada kuasa, tak boleh nak buat. Kita masih ingat dulu masa mereka perintah Kelantan. Bila orang tanya bila nak buat hudud, bila nak buat undang-undang Islam, kami tak ada kuasa, kami perintah negeri, kuasa kami terhad.
Kami tak boleh buat, kami tak ada kuasa. Sebab kami hanya perintah negeri. Okeylah, kita boleh faham lah, kan? Kita boleh terima lah jawapan itu. Tetapi bila mereka diberi kesempatan menjadi kerajaan pusat, mereka nak kata apa lagi? Apa alasan lagi? Takkan nak kata kami hanya jadi Perdana Menteri, kami hanya jadi kerajaan pusat, kami tidak jadi agung. Takkan nak kata macam tu. Takkan nak kata macam tu. Sampai RU 355 pun tak mampu buat. Hudud tak apalah, hudud ni dah lama dah dia campak. Dah lama dia tak sebut. Dah lupa dah. Bak kata lebih hadi, siapa tanya hudud, bisikkan syaitan. Siapa tanya memali, bisikkan syaitan. Jadi orang tak tanya. RU 355 ni, yang Haji Hadi dia usung-usung dulu ni, maka jadi kerajaan mereka tak buat. Usahakan nak buat, sebut pun tidak dalam parlimen. Tak buat, saudara. Sebab apa? Sebab memang tak nak buat. Hanya semata-mata nak jadi modal politik dalam kempen saja. Sekarang ni berbunyi baliklah ni. Islam terancam. Islam terancam. Anwar tak kuat lawan Israel. Haji Hadi kuat. Sebab itu Haji Hadi berkecuali. Semalam Mahathir, tu penasihat dia orang kan, penasihat Parti Lebai. Dia datang ke solidariti depan kedutaan US. Baguslah, kita tak tinggalkan dia datang. Tak apalah dia datang, dia nak berlakon ke, nak tunjuk hipokrit ke. Kalau dia tak berlakon pun kita tahu dah dia memang dia hipokrit. Kita tahu dah. Tapi tak apalah dia datang. Datang, dia berucap. Dan ucapan dia mendesak kerajaan Malaysia supaya lebih tegas dengan mereka. Tengok ucapan dia. Dia masih lagi kata kerajaan ini tak tegas. Tegas dia macam mana? Dia nak tegas waktu zaman dia jadi Perdana Menteri dulu. Zaman Mahathir jadi Perdana Menteri dulu tegas. Macam mana tegas dia? Tahun 2002 dia benarkan kapal Israel berlabuh di Malaysia. Itu ketegasan dia. Tahun 2002 saudara. Dia benarkan kapal Israel berlabuh di perairan Malaysia. Itu tanda tegas. Mamak Kerala punya style. Apa lagi ketegasan dia? Dia membenarkan pasukan kriket Israel menjejakkan kaki dia di bumi Malaysia. Itu tanda ketegasan Mahathir. Siapa bantah pasukan kriket Israel? Allahyarham Saudara Ayub yang bantah. Mahfuz Omar yang bantah. Yang puak-puak ini sekarang berada dalam Parti Amanah. Almarhum Saudara Ayub dah pun meninggal dunia. Mudah-mudahan pengorbanan almarhum Saudara Ayub itu dapat Tuhan berikan pembalasan di akhirat. Ini yang membantah pasukan kriket Israel. Apa jadi? Yang membantah dipenjarakan. Pasukan kriket Israel dengan ketawa-ketawa mereka boleh berpesta di negara kita. Mereka boleh pijak bumi Malaysia ini, saudara. Di bawah siapa? Bawah Mamak Kerala. Dia benarkan pesawat berlabuh, dia benarkan pasukan kriket masuk. Siapa menentang? Masuk penjara. Itulah cara tegas lawan Israel. Ini yang Mahathir nak suruh Anwar buat. Macam dia buat. Lepas dia benarkan 2002, kapal itu berlabuh di pelabuhan Malaysia, sampai dia berhenti, dia biarkan. Sampai dia pencen, sampai dia bersara, dia tak tarik. Alasan dia kata apa? Dia kata, saya benarkan sebab saya ingatkan Israel ni boleh berdamai. Jadi kita main psikologi lah. Sebab tu saya benarkan. Dia kata, kita ingat dia boleh baik-baik dengan Palestin, nak berdamai. Dengan Yahudi kau boleh percaya, wahai Kerala? Tidakkah kau ketahui sejarah Zionis Yahudi ini? Apabila ada perjanjian, dia yang paling utama memungkiri perjanjian. Perjanjian Camp David. Macam-macam perjanjian yang telah dilakukan oleh PBB, yang telah diusahakan oleh PBB. Yahudi Zionis ini tetap akan langgar, saudara. Orang seperti ini, puak seperti ini, Mamak Kerala ni percaya. Konon-kononnya. Sebab itu dia kata, kita nak pujuk Israel, sebab itu kita benarkan dia berlabuh ke Malaysia. Katalah kita percaya. Katalah kita ni bodoh ketika itu dan percaya. Okey. Sepatutnya setahun, 2 tahun, kalau Israel masih tidak berubah, stoplah. Stoplah. Kenapa kamu biarkan? Sampai kamu pencen, kamu biarkan. Bagaimana? Memang kamu nak benarkan sebab fulus, saudara, fulus. Kapal mana-mana berlabuh kat pelabuhan bukan free.
Bukan free. Ya, duit. Bagi Mahathir duit itu penting. Duit itu penting. Sebab itu kawan-kawan dia, semua orang kawan dia orang ada duit. Sebut kat saya, kawan-kawan Mahathir tak ada duit, sebut kat saya. Siapa kawan rapat dia yang tak ada duit? Vincent Tan, Syed Mokhtar Buhari dulu. Daim. Ya, siapa lagi? Semua orang toke-toke, taikun-taikun keliling dia, saudara. Sebab itu dia suka pada duit. Fulus. Sebab itu kapal Israel boleh duduk di Pelabuhan Malaysia sampai dia pencen. Lepas itu kita ingatkan masuk Perdana Menteri baru, ya, Pak Lah. Oh, Pak Lah ni Mr. Clean orang panggil dia. Oh, Mr. Clean baguslah. Kan Mr. Clean. Dia perkenalkan konsep Islam Hadari. Bila sebut Islam Hadari ni, oh, mesti bagusnya, kan? Anak kepada ulama Abdullah Farhim. Ulama terkenal, ayah dia memang ulama, kita akui, kita tak pertikaikan ayah dia. Tapi Pak Lah, ya, yang dikatakan oleh Mahathir kuat tidur ni, dia lagi hebat. Tahun 2005 Mahathir bagi berlabuh, Pak Lah bagi mendarat. Maknanya Israel ni dah rasa hebat. Pasal dekat Malaysia dia dah upgrade. Ya, dulu kita hanya boleh berlabuh saja, duduklah kapal tu kan, tak boleh keluar. Tapi bila zaman Pak Lah boleh mendarat, hebat. Boleh pijak kaki kat pantai lah, kat luar pelabuhan. Itu maksudnya boleh mendarat. Maknanya Israel dah lama dah letak kaki dekat bumi Malaysia ini, saudara. Di zaman Mahathir, di zaman Pak Lah. Kemudian naik Perdana Menteri selepas itu, ya, tak ditarik benda tu sampailah kepada Din Cirit. Ya, kita ingatkan Din Cirit ni okey lah. Pasal dia kata dia pun anak ulama juga. Ya, semua mengaku anak ulama ni. Ya, anak Mak Yasin, Imam Yasin. Ya, ayah saya ni guru agama, dia kata. Sebab tu saya boleh baca doa dalam bahasa Melayu. Sebab ayah saya ulama. Sebab itu saya jadi Perdana Menteri dulu, saya baca doa PDF dalam bahasa Melayu. Sebab ayah saya ulama, kan? Kita ingatkan okey lah. Kita pun husnuzan, bersangka baik. Maka dia jadi Perdana Menteri. Ya? Kita ingatkan dia bolehlah kurangkan kurangnya daripada berlabuh kepada mendarat, buanglah mendarat tu, tinggallah berlabuh. Ataupun buang kedua-duanya sekali. Boleh, hebat kan? Rupa-rupanya dia upgrade lagi, saudara. Dia upgrade lagi. Kapal boleh berlabuh, kapal boleh mendarat, pesawat pejuang boleh lalu atas udara. Din Cirit upgrade lagi kepada kemudahan negara Israel Yahudi laknatullah. Bagi lalu atas ruang udara. Bukan pesawat komersial, pesawat pejuang, saudara. Pesawat perinjau ni lalu ruang udara Malaysia. Pesawat lalu atas serban Haji Hadi. Haji Hadi tak perasan, saudara, sebab leka pegang tasbih. Tak perasan. Si Katik Tomlen Toman pun tak perasan. Pesawat lalu atas serban dia. Tak perasan, saudara. Hari ini, puak-puak inilah yang menyalak hari-hari. Ya, katakan pihak baik tak cukup tegas, tak cukup lantang, tak cukup tegas, tak cukup lantang. Ini Mamat Kerala ni, bucak depan kedutaan US. Kalau kaki tangan kedutaan US itu dengar dan faham apa yang Kerala tu berucap, mereka akan ketawa sampai sakit-sakit perut. Sebab mereka tahu sejarah Mahathir ni. Mereka tahu sejarah Mahathir ni, saudara. Orang yang menghina hukum hudud, orang yang mengatakan janggut Nabi itu, ya, bukan kerana sunnah, tapi zaman Nabi itu tak ada pisau jilid. Orang macam ini nak lawan Israel. Orang macam ini nak perjuangkan Palestin. Nak perjuang Palestin apa? Nak perjuangkan maruah bini sendiri pun tak boleh. Bukan saya tuduh. Bini dia sendiri cakap. Saudara boleh Google sekarang ni, Google. Wahai walaon sekalian. Kamu nak kenal Mamat Kerala yang Haji Hadi lantik sebagai penasihat negeri kamu itu. Kamu kenal watak dia tak? Google sekarang. Type kat situ, Siti Hasmah pakai tudung. Type situ. Anda akan jumpa pengakuan Siti Hasmah. Siti Hasmah kata apa? Saya nak bertudung. Saya balik daripada Mekah, saya nak dah juga bertudung. Dia kata dah tua-tua ni, nak tudung lah. Tapi suami saya tak bagi. Suami saya tak bagi. Oleh kerana sebagai isteri, saya kena taat dengan suami saya.
walaupun perkara mungkar. Kan? Itu dah kejahilan. Dia kena suami dia tak bagi dia tutup aurat. Tak bagi dia bertudung. Siapa yang tak bagi? Suami dia. Siti Asmah ada satu suami dia, saudara. Ya, Siti Asmah tidak bermadukan suami. Dia ada satu suami. Suami dia bernama Mahathir Mohamad. Siapa dia Mahathir Mohamad ni, saudara? Mahathir Mohamad itu adalah penasihat kepada 4 negeri PAS. Parti Islam se-Malaysia minta nasihat kepada seorang pemimpin yang tidak membenarkan isteri dia pakai tudung. Tapi walaupun boleh bertakbir. Walaupun boleh takbir, saudara. Dia tak kata Mahathir ni liberal. Yang sebenarnya bukan liberal. Dia memang sesat sungguh. Bila kita tidak membenarkan isteri kita pakai tudung, apa hukum dia? Kita tak nak kafir kan? Kita tak nak kafir kan? Tapi apa hukum dia? Bukan liberal lagi. Bukan liberal lagi. Perkara yang diwajibkan ke atas setiap muslimat, menutup aurat. Sepatutnya kita sebagai suami, sepatutnya menggalakkan. Kalau tak nak mewajibkan, memaksa, sekurang-kurangnya menggalakkan dulu. Galakkan dulu. Islam bukan suruh paksa terus. Tak nak tudung, tampar, penampar. Tak ada. Islam tak ajar macam tu. Galakkan dulu. Biasakan dia dulu sebagai suami. Tetapi dia boleh melarang. Isteri nak pakai, dia larang. Isteri pula bodoh. Dia kata kerana taat pada suami. Bahawa taat ini pada suami itu tidak mutlak. Taat kepada Allah mutlak. Taat kepada Rasul mutlak. Taat kepada suami tidak mutlak selagi suami tidak menyuruh kita melakukan perkara mungkar. Kalau dia suruh perkara mungkar, jangan taat. Sepatutnya Siti Asmah tetap pakai juga tudung walaupun dilarang oleh suami. Paling-paling tidak dia pujuk suami dia. Cik Dek, Mah nak pakai tudung, apalah salahnya? Kan comel tu, dia kawan tu dah lama pakai tudung. Daripada anak dara lagi kawan tu pakai tudung. Belum kahwin dengan Anwar lagi dia dah pakai tudung. Tengok anak-anak Anwar semua bertudung. Jadi Mah rasa nak bertudung, Cik Dek. Kekurangnya macam tu. Kan? Tapi dia boleh kata apa? Saya kena taat dengan suami saya. Seorang isteri kena taat dengan suami. Tengok. Kedua-duanya kaki spin. Agama pun nak pusing. Tak nak mengaku salah. Tak nak mengaku salah, saudara. Tak nak mengaku dia salah. Maka dia salahkan suami. Suami nak salahkan siapa? Suami pada dia tak penting. Pada dia tak penting. Kalaulah janggut Nabi tu pun dia boleh hina, pelik apanya dia nak hina tudung Asmah tu? Kan? Sebab itu dia tak kisah. Dia boleh kata yang mati memali itu mati kata. Pelik apanya dia kata memali mati kata? Sunnah Nabi dia boleh hina. Dia boleh kata PAS parti yang sesat. Pelik apa dia boleh kata PAS parti yang sesat? Janggut Nabi dia boleh hina. Tak pelik kalau Mahathir. Yang peliknya parti lebay ambil Mahathir jadi penasihat. Itu pelik. Sebab apa, saudara? Sebab apa? Apakah Haji Hadi tak tahu yang bahawa Mahathir ni dengan Islam memang tak ngam dia dulu lagi? Berapa banyak dia menghina hukum hudud. Hukum hudud dia hina selamba je.